Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran Fiqh Taharah tahun 2, di mana sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, PDPR pada hari ini, cikgu minta untuk anak-anak cikgu untuk mengeluarkan buku Fiqh Taharah tahun 2, di mana ini adalah merupakan buku Fiqh Taharah tahun 2. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk tajuk 5 dan tajuk 6, di mana tajuk 5 dan tajuk 6 adalah berkaitan dengan perkara sunat sebelum berwuduk, perkara sunat wuduk, di mana sebelum kita mempelajari pada pembelajaran pada tajuk pada minggu ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, cikgu ingatkan balik tajuk yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu larangan orang yang tidak berwuduk. Apa yang larang? Larangan perkara yang tidak boleh dilakukan kalau kita tak ada wuduk. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan sunat, tidak boleh melakukan solat, sama ada solat fardu, iaitu solat fardu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, ataupun solat sunat. Yang seterusnya, tidak boleh memegang dan membawa ataupun menyentuh Al-Quran sama sekali kalau tanpa berwuduk. Yang seterusnya, tidak boleh tawaf keliling Kaabah kalau tak ada wuduk. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang untuk melakukannya. Seterusnya, baiklah, itu adalah perkara larangan yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, pembelajaran pada hari ini, PDPR pada hari ini ialah tajuk 5 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 5, sunat wuduk. Apa itu sunat wuduk? Sunat wuduk adalah amalan yang digalakkan supaya dikerjakan sama ada sebelum mengambil wuduk atau tengah-tengah ataupun sedang berwuduk. Okey, perkara sunat adalah perkara yang digalakkan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, tak dapat apa. Selalunya kita kejar pahala. Kalau nak kejar pahala, nak masuk syurga, kena banyak melakukan perkara-perkara amalan sunat. Okey, ini adalah perkara-perkara sunat wuduk. Sebelum kita masuk pada perkara-perkara sunat wuduk, okey, cikgu nak terangkan, cikgu nak bagi tahu perkara anggota wuduk. Anggota wuduk kamu belajar masa tahun 1 dalam Fiqh Taharah, di mana anggota wuduk yang wajib kamu ambil untuk wuduk ada 4. Yang pertama ialah membasuh muka. Yang kedua, membasuh pergelangan tangan hingga ke siku. Yang ketiga ialah menyapu separuh bahagian kepala. Dan yang keempat ialah membasuh kaki hingga buku lali. Itu adalah anggota wajib. Anggota sunat, membasuh pergelangan tangan, kumur, masuk air dalam hidung, basuh telinga, basuh kepala, leher, basuh leher. Itu adalah perkara-perkara sunat. Okey, kita tengok apa itu perkara-perkara sunat. Perkara sunat dalam wuduk. Okey, tengok banyak perkara sunat yang boleh dilakukan sebelum kita wuduk ataupun selepas kita wuduk. Okey, sebelum kita wuduk mesti kita membaca bismillah. Kita tengok nombor 4. Kita membaca bismillah. Sebelum nak ambil wuduk mesti kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu basuh tangan, kumur. Itu adalah perkara sunat. Okey, tengok. Nombor 1, membaca doa selepas wuduk. Doa selepas wuduk adalah perkara sunat. Okey, macam mana doa selepas wuduk? Ingat lagi tak anak-anak? Doa selepas wuduk ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Di mana mutahhirin ialah orang yang menjaga kebersihan diri. Allah sayang orang yang menjaga kebersihan diri. Bukan Allah saja yang sayang, cikgu sayang, ibu ayah awak pun sayang. Okey, kita pergi kepada 2. Bersugi itu adalah apa? Bersugi itu membasuh gigi. Okey, yang ketiga,
Membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Okey, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Yang keempat, membaca bismillah. Yang kelima, membasuh kedua-dua telinga. Basuh telinga ini adalah perkara-perkara sunat. Okey, yang keenam, berkumur-kumur. Yang kelima, celah-celah jari tangan dan kaki. Kita ambil kita basuh-basuh celah-celah jari. Itu adalah perkara-perkara sunat. Yang ke-8 ialah menghadap kiblat. Okey, kita ambil sembahyang, kita menghadap kiblat, itu adalah perkara sunat dan dapat pahala kalau kita melakukannya. Ya, seterusnya ke-9, memberus gigi. Sebelum nak ambil wuduk pun kita berus gigi, itu pun dapat pahala. Itu adalah perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan sama ada sebelum ataupun semasa berwuduk. Sebelum, contohnya kita gosok gigi dulu, janganlah tengah ambil wuduk dah sampai basuh muka, sekejaplah berhenti ambil berus gigi. Tak, kita buat sebelum ataupun selepas ataupun semasa. Kita kena ikut tertib. Jangan tiba-tiba basuh muka, baca doa. Cikgu nak baca doa lepas wuduk lah. Tak habis lagi doa, ambil wuduk nak baca doa lepas wuduk. Memanglah dapat pahala, tapi ikut pada tempat, ikut tertib. Okey, kita pergi pada seterusnya. Memasukkan air ke dalam hidung. Itu adalah perkara-perkara sunat. Dapat pahala kalau melakukannya. Okey, yang 11, tidak bercakap. Kita tengah ambil wuduk ramai-ramai kat sekolah, kita diam. Kita ambil wuduk tertib. Baca doa. Niat. Tak bercakap, itu adalah dapat pahala. Kalau kita bercakap bising, tak dapat apa-apa. Kita nak cari pahala atau nak rugi macam tu, mesti nak cari pahala. Okey, yang ke-12 ialah membasuh anggota 3 kali. Okey, kita basuh dengan 3 kali. Itu adalah perkara sunat. Yang ke-13 ialah mengelak janggut. Kalau siapa lelaki ayah kita yang janggut, dia basuh janggut dia, itu adalah perkara sunat. Membasuh seluruh kepala. Dia nak basuh, cikgu nak basuh 10 kepala lah, boleh, tak ada masalah. Itu adalah perkara sunat. Kalau kamu buat, kamu dapat pahala. Kalau kamu tinggalkan, kamu tak dapat apa-apa. Okey, yang ke-15, tidak membazir air. Macam mana tidak membazir air? Okey, macam mana cikgu? Waktu kita ambil wuduk, kita buka paip tu, kita buka perlahan-lahan yang mungkin untuk ambil wuduk. Tidak ada pembaziran. Okey, untuk tak membazir, kita tadah bawah tu dengan besen. Air tu kita boleh, yang kita ambil wuduk tu, kita boleh buat air untuk siram pokok. Itu dinamakan air mustakmal. Air mustakmal. Sebab air yang dah digunakan sebelumnya. Okey, yang seterusnya kita pergi 16, melebihkan anggota basuhan wuduk. Cikgu kalau nak ambil lebih pada 3 boleh tak? Boleh. Ambil 3 dapat pahala, ambil lebih 5 pun dapat pahala. Tapi macam kamu dah ambil 3, macam tak rata je, nak ambil tambah lagi, cikgu boleh tak? Boleh, dapat pahala. Tapi janganlah sampai ke 10 kali benda yang sama. Itu boleh menjadikan membazir pula. Okey, seterusnya yang terakhir 17 ialah mendahulukan membasuh yang kanan daripada yang kiri. Cikgu kalau nak basuh yang kiri dulu boleh, tapi tak dapat pahala lah. Kamu basuh daripada kanan. Nabi kata gunalah tangan kanan, lepas tu baru guna tangan kiri. Tangan kanan lebih baik. Kita basuh dulu tangan kanan, bahagian kanan, kemudian baru yang kiri. Itu adalah perkara sunat. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau tak buat, tak dapat apa. Okey, pelajaran yang kita belajar hari ini ialah perkara-perkara sunat wuduk, di mana muka surat 17 hingga 22. Perkara sunat wuduk ni adalah amalan yang digalakkan. Perkara yang digalakkan kita lakukan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak dapat apa. Itu hari ini adalah kita mempelajari perkara sunat wuduk. Baiklah, untuk seterusnya kamu akan melakukan aktiviti. Nanti kamu tengok semula.
Okey, pembelajaran kita ulang balik, cikgu ulang balik pembelajaran kita pada hari ini ialah perkara sunat wuduk, di mana perkara sunat wuduk ni adalah perkara amalan yang digalakkan. Galakkan tu macam kita buat, kita disuruh untuk buat. Kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Kalau kita buat selalu, kita akan dapat pahala yang banyak, boleh masuk syurga. Contoh amalan sunat yang dilakukan sebelum wuduk ataupun selepas wuduk ialah membaca bismillah, membaca doa selepas wuduk, berkumur, gosok gigi sebelum ambil wuduk. Itu adalah perkara-perkara sunat wuduk. Itu sahaja pembelajaran yang kita belajar pada minggu ini, pada hari ini PDPR kita, iaitu sunat-sunat wuduk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab aktiviti yang akan diberikan oleh cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.